Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami yang terdiri dari 6 ahli kumpulan iaitu Muhammad Syahmi, Zulfan Hazim, Muhammad Ashraf, Muhammad Daniel Arifin, diri saya sendiri Norzi Azani Syamila binti Muhammadin dan Muhammad Fikir Aziz. Dalam video ini kami akan membentangkan video pembentangan kami iaitu yang bertajuk Kerja Amal dan Majlis Amal sebagai Detik Perpaduan Rakyat Malaysia. Majlis dan Kerja Amal sebagai Detik Perpaduan Rakyat Malaysia. Itulah tajuk pembentangan kami dalam video ini. Malaysia telah melalui berbagai pengalaman pahit sebelum berdiri teguh dan kukuh sebagai negara pembangun. Pasti pengalaman dijajah oleh negara asing tidak akan diulangi lagi. Teriakan dan sorakan keramat merdeka pada 31 Ogos 1997 adalah tidak semudah yang disangka untuk dilalui dan memaknakan kemerdekaan tersebut. Bagi memastikan negara tidak dijajah dan digugat oleh negara asing, perpaduan rakyat sangat penting demi menjamin ketenteraman negara ini. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai berbagai kaum yang sangat memerlukan usaha untuk memupuk perpaduan rakyat, dan salah satu usaha yang sangat efektif untuk memupuk perpaduan tersebut adalah dengan mengadakan majlis amal dan kerja amal. Perpaduan antara rakyat sangat penting bagi mengekalkan keharmonian negara. Oleh itu, setiap rakyat perlulah berganding bahu saling bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi mengekalkan persekitaran hidup yang aman dan makmur. Melakukan kerja dan majlis amal wajar dipergiatkan kerana ianya mampu memupuk perasaan kasih sayang antara rakyat sekaligus membuka peluang kepada golongan yang memerlukan. Hal ini bukan sahaja memupuk sikap suka tolong-menolong dan bersedekah dalam kalangan rakyat, justru dapat memupuk semangat silaturahim sekaligus menjadi detik perpaduan rakyat. Persoalannya, benarkah kerja dan majlis amal seperti mengadakan majlis perayaan, gotong royong, kenduri dan lain-lain mampu memupuk semangat perpaduan antara rakyat? Ni dia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Daniel Arifin. Saya akan membentangkan dua isi berkaitan dengan tugasan ini, iaitu isi yang pertama ialah sambutan Hari Perayaan dapat menjadi detik perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, isi yang kedua ialah kerja amal di rumah orang tua juga dapat menjadi detik perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Usaha lain yang dapat direncana untuk memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia adalah dengan menyambut hari perayaan bersama-sama. Konsep ini sebenarnya telah pun diperkenalkan, iaitu penganjuran rumah terbuka. Negara kita merupakan antara masyarakat yang banyak meraihkan perayaan sepanjang tahun, daripada Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, Deepavali, Wesak, Hari Gawai, Pesta Keamatan dan Hari Natal. Dengan penganjuran rumah terbuka, bangsa lain yang tidak mengetahui budaya dan tradisi kaum yang menyambut perayaan tersebut boleh mempelajari dan menikmati hidangan yang lazimnya dihidangkan. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Pada masa yang sama, aktiviti kunjung-mengunjung semasa hari perayaan dapat mengeratkan hubungan antara jiran tetangga dan komuniti. Jelasnya, penganjuran rumah terbuka dapat memupuk perpaduan antara kaum menerusi perayaan yang disambut. Seterusnya, perkara yang dapat mencetuskan detik perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah dengan mengadakan aktiviti kerja amal di rumah orang tua. Lazimnya, pihak kesihatan sering berkunjung ke beberapa rumah orang tua untuk melakukan saringan kesihatan kepada mereka dan memberikan mereka semangat moral untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Mereka yang menetap di rumah orang tua juga memerlukan kasih sayang yang sama, bahkan lebih berbanding dengan golongan warga emas yang lain. Hal ini secara tidak langsung telah mewujudkan silaturahim antara golongan muda dan golongan mereka yang berumur. Kesimpulannya, jelaslah bahawa mengadakan aktiviti kerja amal di rumah orang tua juga dapat mencetuskan detik perpaduan antara rakyat di Malaysia.
Hai, nama saya Muhammad Ashraf bin Mustafa. Terdapat pelbagai usaha yang efektif bagi merealisasikan perpaduan rakyat segenap Malaysia dan salah satu usaha tersebut ialah bergotong royong. Gotong royong adalah salah satu budaya rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu yang semakin ditelan zaman. Dalam suasana masyarakat majmuk di Malaysia, aktiviti bergotong royong sebenarnya mampu mewujudkan persefahaman antara rakyat melalui semangat bantu-membantu dan bekerjasama. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerja yang berat boleh menjadi mudah jika dilakukan bersama-sama. Contohnya, sama-sama membersihkan taman permainan, longkang, persekitaran taman perumahan maupun rumah ibadat. Itulah prinsip bergotong royong. Baru-baru ini, terdapat beberapa negeri yang dilanda banjir yang sangat teruk seperti di Terengganu dan di Kelantan. Bencana ini telah meninggalkan kesan seluk yang amat teruk di dalam bangunan dan di dalam kawasan perumahan. Sampah sarap yang tersumbat di dalam longkang juga menjadi punca longkang tersumbat dan menyebabkan air naik setinggi paras dada manusia dewasa. Ada yang lebih teruk lagi seperti di Seri Muda Selangor, iaitu paras air banjir meningkat sehingga menutup pandangan bumbung rumah. Selain membersihkan kawasan persekitaran yang boleh juga menyihatkan tubuh badan, ia juga menjadi platform mewujudkan keharmonian rakyat menerusi aktiviti bersama. Program sebegitu membuka ruang untuk mewujudkan persefahaman bagi menangkis segala prasangka atau salah faham. Bukan sahaja bergotong royong membersihkan kawasan persekitaran, kenduri atau aktiviti lain juga dapat diadakan secara bergotong royong. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Budaya bergotong royong adalah budaya masyarakat kita sejak turun-temurun yang direalisasikan oleh nenek moyang kita. Ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim, merapatkan ukhuwah antara satu sama lain atau persahabatan dan wajar dipupuk semula. Pelibatan semua pihak dalam hal itu mampu membina, kembali dan menyuburkan semangat perpaduan. Intihannya, wajarlah kerja amal seperti bergotong royong merupakan detik perpaduan antara rakyat dan masyarakat. Habis. Next. Subhanallah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami bin Yazri akan menyambung isi terakhir iaitu korban dan kenduri juga merupakan salah satu usaha untuk memetik semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat dalam negara ini. Kenduri dapat memulakan detik perpaduan antara masyarakat kerana ianya terdiri daripada berbilang kaum. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat pelbagai jenis kenduri di negara ini mengikut kefahaman dan kepercayaan dalam agama masing-masing. Kebiasaannya, sebelum mengadakan kenduri, masyarakat akan mengadakan persiapan atau lebih dikenali sebagai rewang. Contohnya, masyarakat saling bantu-membantu tidak mengira bangsa maupun berlainan agama dalam melaksanakan kerja rewang. Perkara ini sesuai dengan peribahasa bagai au dengan tebing. Jelaslah bahawa kenduri dapat memulakan detik perpaduan antara masyarakat dalam negara ini. Akhir sekali, ibadah korban juga salah satu detik perpaduan dalam masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat perlu mempunyai komunikasi yang baik bagi bekerjasama dalam melakukan ibadah korban. Sebagai contoh, mereka perlu berkomunikasi dengan baik untuk menumbangkan seekor lembu atau kambing dan membahagikan tugas. Perkara ini dapat dikaitkan dengan peribahasa bersatu teguh, bercerai roboh. Jelaslah bahawa ibadah korban dapat menjalinkan perpaduan antara masyarakat. Dah. Okay, next. Nak ambil dah. Sikit lagi. Hai, nama saya Zulfan Hazim bin Azwan. Berdasarkan isi-isi yang rakan-rakan saya bentangkan sebentar tadi, iaitu majlis amal dan kerja amal dapat memetik semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya dapat simpulkan bahawa terdapat beberapa pengajaran serta nilai murni yang dapat kita pelajari dan amalkan oleh setiap individu, tidak kira umur maupun pangkat. Secara ringkasnya, kerja amal dapat memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat di samping mewujudkan masyarakat yang penyayang dan bersatu padu. Kerja amal dan majlis amal juga dapat melahirkan individu yang bersikap empati terhadap keadaan sekeliling mereka.
Perkara ini terbukti apabila segala kerja amal yang telah dibentangkan oleh sahabat saya sebentar tadi dapat menjadi detik perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Hal ini kerana mereka akan bekerjasama saling bantu-membantu antara satu sama lain. Di sini kita dapat lihat tanamnya nilai-nilai murni yang diadaptasikan seperti nilai kerjasama, nilai tanggungjawab, nilai prihatin dan nilai bertolak ansur. Langit kian terang, bulan kian jelas. Bahawa terdapat pelbagai pengajaran serta nilai-nilai murni yang dapat dibuktikan apabila kerja amal dan majlis amal dijalankan dalam kelompok masyarakat di negara ini. Mesti ingat dah habis kan? Sikit lagi. Lah. Natijahnya, apa yang telah dibentangkan di atas meyakinkan kita bahawa benarlah majlis dan kerja amal merupakan detik perpaduan rakyat Malaysia. Oleh itu, sifat bertanggungjawab haruslah wujud dalam kalangan rakyat Malaysia dengan mendekatkan diri dengan masyarakat yang lain serta menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan melalui majlis dan kerja amal. Marilah kita seia sekata dan mengatur langkah yang efektif untuk membuat amal kebajikan melalui majlis dan kerja amal bagi memupuk perpaduan antara rakyat. Semoga setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui kerja dan majlis amal ini dapat direalisasikan dan menjadi tunjang kemajuan negara dalam memupuk perpaduan rakyat. Intihannya, melalui pembentangan kami, tadi jelaslah bahawa amalan yang baik yakni majlis dan kerja amal menjadi detik perpaduan rakyat yang mampu mendatangkan variasi impak positif kepada masyarakat. Kan dah habis tu. Terima kasih.